السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-Muslimat al-Hati dan dikasihan, terima kasih kerana hadir pada malam ni. Syukur kepada Allah SWT, salawat dan salam atas Rasulullah SAW. Dan saya mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan sebagaimana kita berhimpun dalam majlis ilmu pada kali ini kerana cinta ke Rasulullah, untuk belajar daripada apa yang Rasulullah SAW sadurkan ilmu baginda SAW. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita sebagaimana kita gembira berhimpun pada malam ni bersama dengan baginda di akhirat kelak, bersama dengan para siddiqin, para syuhada, para salihin, para anbiya wal mursalin. Alhamdulillah kepada semua yang hadir pada malam ni ya. Nurilis, Farid Misbah, Nuarifah, Julia Hani, Julia Abu Bakar, Tam Rustam, Syah Syarif, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan tentang satu perspektif dalam adab yang sangat penting kerana penilaian kita di sisi Allah SWT. Satu daripadanya adalah dengan adab, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Adab ni berarti akhlak. Bagaimana pentingnya adab ini sampai para salafus salih menyuruh mereka untuk belajar adab sebelum belajar ilmu. Kerana dengan adablah yang akan menjadikan kita ni manusia yang mengenang budi, manusia yang mengerti kedudukan kita sebagai hamba Allah SWT yang sebenar-benarnya. Malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan kisah seorang sahabat yang sangat mulia bernama Abbad bin Bishr yang telah pun dipanah ketika sedang salat. Bagaimana ceritanya saya nak bawa malam ni insya-Allah. Dan pentingnya adab ni tuan-tuan kerana ia merupakan satu pertautan hubungan kita dengan Allah SWT. Kadang-kadang kita melihat dalam bab adab ini Nabi SAW menganjurkan kepada kita, tapi kita tak faham perkara tersebut. Sebagai contohnya Nabi kita SAW menyuruh supaya seseorang kita membersihkan tangannya sebelum tidur. Ini adab untuk tidur sebenarnya. Dan janganlah kamu mempertikaikan nanti kalau kamu bangun seseorang kamu dalam keadaan kamu mendapati pada tangannya, pada anggotanya ada penyakit. Dan penilaian para ulama terhadap perkara ini supaya kita membersihkan diri sebelum tidur. Itu adab untuk tidur contohnya. Kalau orang Melayu kata basuh kaki, tapi dalam Islam dia ajar kita untuk basuh mulut, bersugi, bersiwak, berus gigi, tangan. Kerana jangan kamu persalahkan siapa kalau kamu bangkit dari tidur nanti. Dalam satu hadis yang sahih, kamu dapati anggota kamu ditimpa satu penyakit kulit contohnya. Ini juga merujuk kepada keperluan untuk kita membersihkan pinggan mangkuk sebelum tidur tuan-tuan. Dalam satu kitab bertajuk Adabul Buyut, adab kita masuk rumah, adab kita ketika kat rumah. Jadi itu yang akan saya sampaikan pada malam ni insya-Allah. Dan bagi tuan-tuan yang memiliki kitab Bidayatul Hidayah yang warna hijau ni silalah rujuk. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang banyak dengan buka kitab ini. Bagi tuan-tuan yang belum memiliki kitab ini, saya galakkan tuan-tuan untuk memiliki kerana ia merupakan satu panduan kita untuk menjadi manusia yang beradab. Jadi malam ni kita pergi pada muka surat 47. Adab-adab persiapan untuk salat yang lain. Kali lalu kita telah bincang bagaimana adab-adab untuk salat. Kali ini merupakan lanjutan daripada bab yang lalu. Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang Allah berikan kepadanya satu perspektif yang sangat hebat, menyeluruh, holistik kepada cara kita nak beribadah kepada Allah. Seolah-olah Allah telah membukakan untuk beliau, dan itulah yang sebenarnya perkataan yang paling tepat untuk menilai hati-hati manusia. Lalu beliau seumpama seorang doktor pakar yang mampu untuk mengeluarkan segala mazmumah dan menggantikan padanya segala mahmudah. Inilah dia persiapan kita untuk menjadi hamba Allah yang bersifat dengan tazkiyatun nufus. Baik, berkata musannif, qala musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang kitab yang mulia ni, semoga Allah merahmatinya, mengurniakan kepadanya keberkatan, kebaikan sepanjang waktu, iaitu Imam Ghazali. Kamu hendaklah bersedia untuk salat zuhur sebelum menggelincir matahari dan mendahulukan qailulah. Jika kamu hendak qiyamul lail atau berjaga malam untuk membuat kebaikan, kerana qailulah adalah bantuan untuk qiyamul lail. Seperti makan sahur merupakan bantuan untuk puasa pada waktu siang, qailulah tanpa qiyamul lail ibarat makan sahur tanpa berpuasa pada siang hari. Jadi ini satu peringatan yang penting untuk kita supaya melakukan qailulah. Qailulah ni makna apa tuan-tuan? Adalah tidur sementara, tidur sebentar, tidur sekejap sebelum zuhur ataupun selepasnya, bertujuan untuk memberikan kepada kita kekuatan supaya malam nanti dapat bangun qiyam. Telah terbukti bahawa Nabi SAW sabda, wahai sekalian orang Islam, lakukanlah kamu qailulah, kerana syaitan itu tidak melakukan qailulah. Syaitan sangat benci kepada orang yang qailulah.
dari sudut dapatan kajian sains bedah ini membuktikan bahawa orang yang qailulah, iaitu tidur sebentar tengah hari, yang dipanggil sebagai power nap, ini boleh menyebabkan seseorang itu terhindar daripada serangan jantung. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, boleh tuan-tuan baca dalam kajian-kajian yang dikemukakan tentang keutamaan qailulah. Jadi usahakan untuk bangun daripada qailulah sebelum gelincir matahari, kemudian terwuduk, menuju ke masjid, tunaikan salat sunat tahiyat masjid, tunggulah muazzin dan jawab azannya, kemudian kamu hendaklah berdiri lantas kerjakanlah salat 4 rakaat setelah azan berkumandang. Jadi salat sunat sebelum zuhur itu nampaknya ada 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Ya, Sfani Ahmad, ya, qailulah adalah bantuan untuk qiyamul lail, power nap, tidur sekejap. Jadi digalakkan kita, contohnya mereka yang telah pun bersara, supaya prihatin terhadap waktu-waktu yang mustajab doa, waktu-waktu yang baik seperti dikatakan oleh Imam Ghazali ini. Tidur sebelum zuhur, kemudian agak sebelum azan kumandang kamu dah siap pergi ke masjid. Azan itu dikumandangkan, kamu telah pun sunat tahiyat masjid sebelum azan itu dilakukan. Kemudian bila azan kamu jawab azan itu, kemudian kamu sembahyang sunat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Maknanya sembahyang 4 rakaat dengan 2 salam. Rasulullah SAW selalu memanjangkan salat ini dan bersabda, "Hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama, fa uhibbu an yurfa'a li fihi 'amalun salih." Nabi kita SAW sabda, ini waktu dibuka pintu-pintu langit. Aku suka ketika ini diangkat amal-amal salihku yang aku lakukan kepada Allah SWT. Di antaranya sembahyang sunat tadi tuan-tuan, sembahyang sunat tahiyat masjid, sembahyang sunat sebelum zuhur, qabliyah. Ini adalah waktu mustajab doa, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau kita mengerti kemustajaban doa ini berlaku dengan banyak perkara, banyak waktunya, maka tak perlulah kita gusar, kenapalah saya tak dapat pergi ke Mekah lagi. Kalau orang nak pergi ke Mekah, tajuk kuliah malam ni adab persiapan untuk salat yang lain daripada kitab Bidayatul Hidayah. Ni malam Ahad ni ada permintaan untuk kita tangguhkan dulu kuliah tafsir kerana ada yang tak dapat hadir. Jadi saya meraihkan permintaan tersebut. Jadi saya adakan kuliah pada malam ni, kuliah tasawuf, tazkiyatun nufus, kuliah akhlak daripada kitab Al-Imam Ghazali, namanya Bidayatul Hidayah. Jadi bagi mereka yang memiliki kitab ini, boleh buka muka surat 47, adab-adab persiapan untuk salat. Jadi di mana saya tadi, saya ceritakan tentang kepentingan untuk kita mengambil berat waktu-waktu seperti ini tuan-tuan. Ada orang tak dapat pergi Mekah, maka dikirim orang ketika nak pergi Mekah itu doanya panjang lebar. Allahu Akbar, kesian orang pergi umrah tu. Ramai orang kirim doa kepadanya, kadang-kadang berenvelope. Kalau envelope tu pendek tak apa, dia punya ceritanya panjang, macam-macam benda sampai kat Mekah doa ini, nanti pergi ke Arafah doa ni, padahal bukan musim haji pun tuan-tuan. Jadi tak apalah kita nak kata panjang-panjang pun orang nak minta doa, tapi kadang-kadang jangan susahkan orang yang pergi menunaikan ibadah umrah ni. Kerana malailah untuk kita kata padanya, doalah kepada Allah supaya saya sihat, diberikan iman yang subur, dia bagi murah rezeki, dapat pergi ke sana. Cukuplah tuan-tuan. Tak payahlah kita tulis sekarang doa panjang-panjang kirim kepada orang pergi sana. Kesian dia pun ada keperluan macam-macam perkara nak lakukan kat sana. Ni macam pengalaman pernah dengar je pula tuan-tuan ya. Jadi sebenarnya di sana ada banyak waktu mustajab doa yang patut kita rebut. Contohnya dalam hadis riwayat Tirmizi di sini, waktu sebelum azan zuhur dikumandangkan. Jadi ambillah peluang-peluang ini untuk kita lakukan ibadah kepada Allah. Tidur sebagai qailulah ni pun ibadah di sisi Allah Taala. Tengok kita punya kelebihan dalam Islam, semua perkara yang kita lakukan itu mendapat kelayakan untuk dinilai sebagai ibadah, amal saleh di sisi Allah, walaupun setakat tidur. Naumul muslim ibadah, naumul mu'min ibadah. Dalam satu hadis, tidur orang beriman itu adalah ibadah. Maknanya tidur dalam keadaan untuk membolehkan dia qiyamul lail. Tidur yang menyebabkan dia tak terlibat dalam melakukan perkara-perkara yang haram. Tidur yang menyebabkan dia selamat daripada mengumpat orang. Kita duduk kat asrama sebagai contohnya, anak-anak kita ataupun kita pergi kursus, duduk kat asrama, duduk kat satu college yang sama. Kalau kita tak tidur, nanti bersembang hal orang. Baiklah tidur tuan-tuan. Naumul mu'min ibadah. Tidur orang beriman itu ibadah. Seperti contoh yang dikemukakan di sini, iaitu tidur yang dipanggil qailulah ni tadi. Baik ya. Salat 4 rakaat sebelum zuhur adalah sunat yang sangat digalakkan, kerana dalam hadis Nabi SAW sabda, "Man sallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna salla ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila al-lail."
Siapa yang menunaikan salat 4 rakaat sebelum zuhur ini, maka bersembayanglah bersama dengannya 70,000 malaikat, mendoakan keampunan baginya sampailah ke waktu malam. Hadis ini merupakan hadis dhaif tuan-tuan. Walau bagaimanapun mimba fadail a'mal, dalam sudut galakan untuk beramal, maka para ulama membawakannya. Demikianlah metod Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya. Beliau membawa hadis-hadis dhaif seperti ini bagi tujuan memberikan kepada kita satu motivasi, satu galakan. Ya, tak apa Rohana mainlah, lambat pun tak apa, tak ada masalah. Nanti siapa yang datang lawak boleh dengar balik semula. Tajuk kuliah Ustaz apa ni? Tajuknya adalah daripada kitab Bidayatul Hidayah, bab adab persiapan untuk salat. Ya, muka surat ke 48 sekarang. Setelah itu kerjakan salat fardu bersama dengan imam, kemudian kerjakan salat 2 rakaat selepas salat fardu tadi, dan 2 rakaat ini termasuk daripada sunat rawatib yang sabit. Jadi selepas zuhur sembahyang sunat 2 rakaat zuhur, tambah lagi 2 rakaat. Nah, tadi kita sembahyang 2 rakaat masuk masjid, namanya tahiyat masjid. 2 rakaat sebelum zuhur dia ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum zuhur yang kedua itu muakkad. Kemudian sembahyang zuhur 4 rakaat. Lepas sembahyang zuhur berdoa, bersalawat, berzikir dan sebagainya. Kemudian sembahyang sunat 2 rakaat lagi. Itu muakkad. Kemudian sembahyang sunat lagi 2 rakaat. Itu ghairu muakkad. Bila nak buat ni tuan-tuan? Bila nak buat? Tunggu pencen? Tak, bila-bila masa. Usahakanlah untuk kita ni jadi orang bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Ya, kalau orang-orang yang keduniaan ini RM1 baginya pun sangat besar, dia tidak mahu kehilangan walaupun RM1. Dia akan berusaha, kalau dia berniaga tu nak turun bukan main susah, kerana bagi dia RM1 tu penting. Kalau duit dia ada RM990,000, RM999, RM1 itu menggenapkan RM1,000,000. Maka demikian juga perspektif orang saleh melihat segala peluang untuk melakukan ketaatan itu tidak patut dilepaskan walaupun sembahyang sunat tuan-tuan. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, satu hari aku bersama Rasulullah lalu di sebuah perkuburan, dan Nabi bersabda, kalaulah penghuni kubur itu tahu keutamaan sembahyang sunat, maka mereka tidak akan meninggalkan qabliyah dan ba'diyah. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari itu, setiap kali Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lalu melihat kubur, dia bukan saja mengucapkan Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tahu kan? Doa ni kita ungkapkan, salam ni kita ungkapkan bila melihat kubur. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Salam sejahtera kat kamu, wahai perkampungan orang beriman. Kamu telah mendahului kami, nanti kami akan menuruti kamu. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kamu keampunan di sisi Allah SWT. Jadi kita mengucapkan demikian. Abdullah bin Umar bukan setakat ucapkan demikian, kemudian dia terus sembahyang sunat. Baik tuan, sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan untuk mengamalkan satu sunnah pemakanan. Gunakanlah Habatus Sauda. Alhamdulillah kami telah produce dalam bentuk kapsul yang mudah untuk diambil. Minyak Habatus Sauda ini tuan-tuan gunakanlah, makanlah 2 biji pagi, 2 biji malam. Saya tunjukkan ni, nampak ni. Dalam bentuk biji seperti ni kan. Mudah untuk kita consume. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, bagi tuan yang belum tahu keutamaan Habatus Sauda, birka yang dipanggil Nabi SAW sebagai Habatul Barakah, Habatus Syifa, yang merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Kata Nabi SAW, kami produce minyak dalam bentuk kapsul untuk kemudahan tuan-tuan makan. Maklumlah kalau kita makan bijirin atau minyak mungkin agak kelak dan sukar untuk ditelan. Alhamdulillah di Telaga Biru kami telah terbitkan sedemikian dan sekarang dipasarkan di Zazan Travel. Tuan-tuan, galakkanlah diri kita untuk mula menggunakan Habatus Sauda ni. Tak lama lagi, 5 bulan lagi kita akan puasa. Mudah-mudahan tubuh badan kita sihat daripada sekarang. Jadi marilah gunakan Habatus Sauda. Tuan beli 3, kami hadiahkan 1. Dan kami dalam program bulan Rabiul Awal dan juga Rabiul Akhir ini menggalakkan tuan-tuan untuk mengenali Rasulullah SAW. Tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku bertajuk RM35 dengan setiap belian sebanyak 3 botol. Kami bagi hadiah sebotol dan sebuah kitab yang sangat menarik mengenali Rasulullah SAW. Nama-nama baginda yang tertera dalam Al-Quran, ada 101 nama-nama baginda dan sifat-sifat baginda disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sebelum terlupa, terima kasih kepada penaja Zazan Travel kerana penaja kuliah kita pada malam ni.
Dan sekali lagi saya bawa tuan-tuan kepada perbincangan, setelah mengerjakan salat fardu zuhur bersama imam, kemudian kerjakan salat 2 rakaat selepas salat fardu tadi, dan 2 rakaat ni termasuk dalam sunat rawatib yang sabit, yang muakkad, yang Nabi kita SAW jarang-jarang tinggalkan. Jangan melakukan sesuatu hingga waktu asar kecuali menuntut ilmu, menolong orang Islam yang lain, membaca Al-Quran atau mencari sara hidup yang kamu perlukan untuk urusan agamamu. Tengok siapa kata Imam Ghazali tinggalkan dunia. Tak, tuan-tuan. Imam Ghazali mengajar kita keseimbangan dalam ibadah ni. Ada hak dengan Allah SWT tunaikan, ada hak dengan manusia lakukan, ada keperluan jasadiah kita sempurnakan. Maka inilah dia gaya hidup yang tasawuf ahli sufi yang sebenar. Kemudian kerjakan salat sebanyak 4 rakaat sebelum asar, dan ia adalah sunat yang sangat dituntut kerana Rasulullah SAW telah bersabda, rahimallahu mra'an salla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati seorang yang melakukan salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi dalam hadis ini peringatan untuk mengerjakan salat sunat sebelum asar. Nak buat 4 rakaat terus dengan satu salam, ataupun 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam pun boleh. Kita semua sedia maklum bahawa salat sunat sebelum asar ni bukan muakkad, dia gairu muakkad, tapi jarang-jarang ditinggalkan oleh para salafus salih, para ulama, termasuk Nabi SAW. Jadi bersungguh-sungguhlah untuk mendapat sebahagian daripada doa baginda, dan jangan sibuk melakukan perkara lain ketika asar kecuali dengan amalan yang serupa dengan apa yang telah dinyatakan sebelum ni. Kalau kita free, bacalah Al-Quran, tuntutlah ilmu. Kalau kita perlu berehat, tidur antara zuhur dan asar pun boleh. Jangan kita melakukan perkara-perkara maksiat. Jadi pastikan terisinya waktu kita setiap waktu dengan ketaatan. Itu sebab antara doa orang-orang salih, tuan-tuan, wahai Tuhan, sibukkan aku dengan melakukan ketaatan sehingga tiada masa bagiku untuk melakukan kemaksiatan. Jadi tuan-tuan, susunlah jadual hidup kita supaya kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara lara, perkara-perkara alpa, perkara-perkara ghaflah. Tambahan pula, ketika Allah telah menghadirkan di kepala kita uban, Allah dah meletakkan uban berterabur di kepala, kulit pun dah kendur, mata pun dah kabur, anggota pun dah tak kuat macam dulu-dulu, genggaman pun dah tak kuat. Tengok tuan-tuan ni, makin tua genggaman kita makin lemah. Betul tak? Supaya Allah memberitahu kepada kita, mengingatkan kita, lepaskanlah dunia ni, sibukkan kamu dengan agenda akhirat kamu. Memanglah semua orang kata kerja itu ibadah, tapi tuan-tuan, kadang-kadang dalam ibadah ni kita lupa. Kita lambat salat, kita tak ada baca Al-Quran. Macam ini saya masukkan dekat Facebook saya, bagaimana menggubar mushafika bisabab apa tuan? Adam qira'atikal Quran sahra'i qalbika. Apa kata penulis itu? Orang buat poster itu saya terima daripada tuan-tuan dalam WhatsApp group. Semua sahabat hantar. Terima kasih lahnya ahli member kita dalam sahabat Ustaz Zahazan di WhatsApp group. Kalau tuan-tuan minat untuk masuk, masih ada kosongan di Telegram sahabat Ustaz Zahazan untuk kita berkongsi-kongsi, bertukar-tukar pandangan, menyampaikan perkara-perkara kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, berkongsi-kongsi maklumat, insya-Allah. Maksudnya apa? Debu yang melekat di atas mushafmu itu adalah kerana keringnya hatimu, sahraknya hatimu. Hati kamu ibarat desert, ibarat padang pasir yang punya debu banyak sehingga ia meliputi Quranmu. Allah kata-kata ni sangat dalam, deep, tuan-tuan. Kita disibukkan dengan banyak perkara yang hati kita kosong, hati kita sibuk dengan kebendaan, hati kita sibuk dengan perkara-perkara material. Kita ni materialistik sangat, tiada masa untuk Allah SWT. Jadi itu sebab para salafus salih menjelang usia 40 tahun mereka akan pertingkatkan ibadah, kerana persiapan mereka untuk mati, kerana Allah telah menghadirkan tanda-tanda dalam hidup seperti uban, kulit yang kendur, mata yang kabur, anggota yang makin lemah. Jadi peringatan-peringatan dikirimkan Allah itu diambil berat dari mereka. Tidak wajar apabila waktumu disisirkan, lantas kamu akan sibuk setiap waktu dengan tidak tersusun dengan perkara-perkara baik dan faedah. Tak ada susunan jadual yang betul. Bahkan sepatutnya kamu muhasabah diri dan menyusun segala wirid setiap malammu pada waktu siang dan malam. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Saya menziarahi beberapa orang teman. Saya lihat ada surut ibadah di rumah mereka, terutamanya musim PKP ni tak boleh hadir ke masjid, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang-orang ni orang-orang yang berkedudukan, orang berpangkat, orang berharta. Kesungguhan mereka untuk beribadah kepada Allah SWT tu minta untuk betulkan apa-apa jadual itu. Kalau takut-takut tersilap, ni waktu sembahyang sunat duha apa nak baca, nanti sembahyang asar apa nak baca, nanti lepas maghrib apa nak buat, lepas isyak nanti apa Quran ayat mana yang nak kena baca. Ya Allah, dah siap susun, sophisticated betul orang-orang macam ni, tuan-tuan.
Itu sebab saya galakkan tuan-tuan dalam kuliah lalu, kalau boleh kita miliki satu Quran besar. Quran besar yang ada stand tu kan, ataupun rihal ke, ataupun meja ke, tempahlah, belilah dan sebagainya. Ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan berkenan, kami di Telaga Biru pun ada mengedarkan rihal-rihal daripada sahabat yang buat. Tuan-tuan boleh hadir tengok. Tak kisahlah mana-mana tuan-tuan beli. Letakkan siap-siap atas rihal tu tuan-tuan. Buku kita, nota kita, apa yang kita teringat, kalau iPad kita ke, kemudian jadual sembahyang kita, surah yang kita nak baca. Itu sebab Imam Ghazali mencadangkan kita ada wirid-wirid harian. Macam hari Ahad contohnya esok, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Isnin, La hawla wala quwwata illa billah. Hari Selasa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hari Rabu, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hari Khamis, Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Jumaat, Ya Allah, Ya Allah. Hari Sabtu, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukanlah maknanya wirid zikir yang dicadangkan ini menyebabkan kita meninggalkan langsung yang lain. Bukan itu tuan-tuan, ini salah faham namanya. Imam Ghazali menekankan zikir-zikir itu supaya kita mempunyai keseimbangan dari seluruh zikir. Yang lain tu kita tak amalkan. Yang ni merupakan konsentrasi kita pada hari tersebut. Allahu Akbar. Kalau orang berkata benda ini bid'ah, dia kena muhasabah dirinya sendiri. Kerana Allah menyebut setiap kali berkenaan dengan zikrullah, "Wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi maknanya tak ada limit, tak ada batas. Cuma penekanan yang Imam Ghazali berikan tadi supaya ada keseimbangan dalam wirid zikir kita. Kalau kita selawat banyak, bagus. Tapi jangan lupa, La hawla wala quwwata illa billah, ila aliyil azim pun penting. Kerana Abul Anbiya, Nabi Ibrahim AS pesan kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya membanyakkan baca La hawla wala quwwata illa billah. Kerana ia merupakan kanzun min kunuzil jannah, merupakan perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Jadi maknanya kena ada seimbangan dalam zikrullah, dalam amalan kita. Ingatkan diri kita sekali lagi bahawa penekanan yang diberikan itu bukanlah menyebabkan kita mengabaikan langsung zikir-zikir yang lain. Ia adalah perkara yang difokuskan, yang lain pun kita turut amalkan. Contohnya selasa kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bukanlah kita mengabaikan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah langsung. Maksudnya penekanan pada zikir itu menyebabkan kita ada fokus dan ada penekanan kepadanya. Berbanding dengan zikir-zikir lain juga kita amalkan. Kan lepas sembahyang kita tetap beramal dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan kita beristighfar setiap hari kurang-kurangnya 70 kali mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi betulkan silap faham ini tuan-tuan ya. Kamu hendaklah menentukan satu pekerjaan bagi setiap waktu yang kamu tidak melebihkannya ke waktu lain dan tidak melakukan perkara lain ketika itu. Dengan demikian terzahirlah keberkatan waktu-waktumu. Maksud Imam Ghazali kat sini ialah kita dapat membuat pengisian yang jitu, yang solid. Maknanya ada jadual seperti yang digambarkan tadi. Terutamanya pada musim PKP ni kita kurang keluar. Mungkin kalau kita keluarkan urusan-urusan penting sahaja, ada banyak waktu kat rumah, maka isilah dia dengan kebaikan. Ajak anak-anak kita belajar public speaking contohnya. Pastikan setiap mereka yang baca Al-Quran 10 muka surat sehari contohnya, supaya dapat khatam dalam masa 3 bulan. Jadi mesti ada jadual, mesti ada pelaksanaan dan mesti ada muhasabah. Tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian. Saya pernah bahaskan dengan tuan-tuan, sebenarnya muhasabah ni bermula dengan nombor 1 musyaratah, yang kedua muraqabah, yang ketiga mu'atabah, yang keempat mu'aqabah, yang kelima mujahadah, yang keenam muhasabah. Barulah datang muhasabah tuan-tuan. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, demikian juga Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, satu buku yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi bernama Talbis Iblis. Bagaimana iblis itu mengelabui mata kita, menyesatkan kita, menggoda kita tanpa kita sedar. Sebenarnya untuk muhasabah diri nombor 1 kena mulakan tuan-tuan dengan musyaratah. Maknanya kita buat perjanjian dengan Allah. Ya Allah, aku dah usia 40 tahun, amalan aku masih lagi belum banyak. Ya Allah, aku baca Quran pun lintang pukang lagi. Ya Allah, contohnya. Jadi nama dia musyaratah. Bila lah aku nak berubah, aku nak kena belajar tajwid betul-betul. Aku nak kena baca Al-Quran, kena peruntukkan seharian hidup aku dengan baca Al-Quran. Nombor 1 musyaratah. Nombor 2 muraqabah. Muraqabah ni maknanya supervise diri kita. Ada apa yang dipanggil sebagai quality control, QC. Kemudian ada mu'atabah. Mu'atabah ni berarti kita mencela diri kita di mana berlaku kekurangan. Nombor 4 ada apa yang dipanggil sebagai
Mu'aqabah ni mana kita hukum diri kita. Kalau kita dah cela masih lagi lakukan kelecehan, buat hukuman padanya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, guru kami ketika mengajar hadis, beliau berasal dari Baghdad. Beliau tidak minum teh. Almarhum Syekh Dr. Walid Al-Ani Al-Hasani, guru-guru kami antaranya yang paling mulia beliau lah, keturunan Nabi SAW. Syekh Dr. Walid Al-Ani Al-Hasani, mana-mana pelajar graduate Jordan dan tuan Tuhan kenal pada beliau. Syekh Walid Al-Ani ni kami dapati tidak minum teh, tuan-tuan. Tanya kepadanya, kenapa tuan guru tak minum teh? Maka beliau cerita satu pengalaman lalu beliau. Dulu masa aku muda-muda macam hang, aku ni pergi conference para ulama di Baghdad. Menjelang malam tidak ada minuman disediakan. Aku memang ketagih teh. Aku terpaksa menaiki kereta untuk berjalan satu perjalanan 70 km untuk mencari teh. Sampai aku di tempat tu satu je ada jual teh. Kendinya bukan yang buruk lagi, bukan kotor lagi, tapi aku ketagih sangat, aku minum juga. Tapi dalam hati aku masa jijik, geli. Kemudian aku pun balik lagi 70 km untuk sampai ke hotel. 140 km sampai jarak musafir itu pergi balik. Mazhab Hanbali ni tuan-tuan, sebenarnya mereka boleh jamak kasar dalam perjalanan 60 km saja. Kita mazhab Syafi'i 90 km. Maka kata al-alim al-muhadith ini, guru hadis yang hebat ini, akhirnya aku pun tidur lambat pada malam itu. Besok pagi subuh aku terlambat. Oleh kerana aku terlambat kerana mencari teh dalam minum tempat yang kotor macam tu, aku menghukum dia, aku haramkan teh itu untuk aku minum selepas itu, tuan-tuan. Kata beliau, Allahu Akbar, ini nama mu'aqabah. Kita mesti hukum di kita di mana ada kelecehan. Tuan ya, kita tak dapat nak tahajud contohnya. Saya suka minum teh tarik, tapi kalau tak tahajud, saya haramkan diri kita saya minum teh tarik selama sebulan. Contoh, tuan-tuan. Ini adalah satu program muhasabah diri dalam kerangka namanya mu'aqabah. Dalam kerangka muhasabah yang panjang ni, bukan muhasabah tu terus berlaku demikian, tak. Kita kalau nak buang air yang kotor dan cawan, tuan-tuan, kita kena curah air putih dalamnya. Tuang air putih dalamnya sampai yang kotor itu keluar. Ini namanya proses takhliyah, diikuti dengan tahliyah. Tahliyah makna menyucikan, menghilang yang cemar. Kemudian tahliyah barulah datang menghiasi yang elok. Kemudian baru tarqiyah. Tarqiyah tu makna naik pangkat ke tempat lebih tinggi. Ia bukan semudah untuk cakap muhasabah apa substance-nya. Ya, jadi bila selesai mu'aqabah, namanya mujahadah, kekal, pantau, lihat standard yang KPI yang telah kita letakkan tu, barulah semua ini dipanggil dalam kerangka muhasabah sebenarnya. Baik, kata musannif lagi, sedangkan segala waktumu adalah umurmu, manakala umurmu pula modalmu dan perniagaanmu bergantung terhadapnya. Ni Imam Ghazali bagi contoh untuk mudah faham. Waktumu adalah umurmu, umurmu adalah modalmu, dan perniagaanmu bergantung terhadapnya. Kita berniaga, modal kalau habis macam mana, tuan-tuan? Bankrupt, nak kena pinjam daripada orang. Dah ada untung tak seberapa, betul nak kena bayar hutang lagi. Maka jaga modal kamu sebaik-baiknya. Modal kamu lah umur kamu, kata Imam Ghazali. Jadi dengannya kamu dapat mencapai kebahagiaan di negeri yang kekal abadi di sisi Allah. Maka setiap satu nafasmu adalah batuk mata yang tidak ternilai, kerana tiada pengganti baginya. Apabila luput, maka ia tidak akan kembali. In zahaba yaumun zahaba ba'duk, wal ayamu idza zahabat ila yaumil qiyamati lan ta'ud, kata Hasan Basri. Kita ni umpama daun-daun yang berguguran di pokok. Kalau daun telah gugur, maka yang jatuh itu tidak akan kembali semula ke pangkal, ke dahannya, ke ranting, tidak akan berlaku lagi. Maka waktu yang luput itu tidak akan kembali. Walaupun kita melalui hari Jumaat pada minggu ini tak sama dengan Jumaat yang lalu, tak akan sama dengan Jumaat minggu depan. Maka itulah dia waktu yang telah pergi. Jangan jadi seperti orang yang bodoh, yang tertipu, yang sukaria setiap hari dengan pertambahan harta tetapi kurangnya umur. Maka apalah kebaikan pada harta yang bertambah padahal umur kurang. Imam Ghazali bagi contoh, tuan-tuan ya. Bayangkan kita ada 3 orang anak. Anak pertama, katalah nama dia Abang Long. Anak kedua Abang Ngah. Anak ketiga Abang Uda, contohlah. Abang Long ni kita bukan main sayang, menatang bagai minyak penuh. Apa dia nak semua kita penuhi. Abang Ngah pun sama juga. Abang Uda kita tak sayang, kita tak peduli, kita buat tak tahu. Sehinggalah satu hari, tuan-tuan, tiba-tiba kita ditangkap polis kerana satu benda yang dia anggap kita bersalah. Maka polis hanya benarkan kita buat 3 kali panggilan je. Lepas tu dia ambil telefon. Kita buat panggilan pertama. Abang Long, tolong Abang Long, ayah kena tahan. Ayah pun tak tahu apa salah ayah ni. Abang Long, ayah kena tahan. Kesiannya ayah. Ayah saya tak sempat lah, ayah. Saya ada trip overseas ya.
Saya kena pergi besok pagi nak tolak naik airport KLIA. Contoh tuan, ni cerita saya mudah untuk tuan faham Minta maaf lah ya, saya balik lagi seminggu ya. Tunggulah dulu dalam lock up tu. Allah sampai hati kau nak begitu, kau jawab. Engkau ayah bukan main sayang lagi. Kita telefon pula abang ayah ada masalah nak. Ayah kena tahan polis. Tak ada siapa boleh garanti ayah jadi garantor ayah melainkan kau je. Abang Long kau tak sempat. Oh ya, ya Allah ya, saya baru je bertolak ke Sabah ya. Contoh tuan-tuan. Saya pun paling kurang pun 5 hari kat sini. Saya ada urusan penting kat sini. Nanti saya balik semula. Ayah tunggu dulu ya. Baik, jawapannya lembut. Tapi tak dapat memenuhi juga keperluan kita. Telefonlah abang muda. Abang muda, tolong ayah nak. Kenapa ya? Ayah kena tahan polis. Oh ya ke Allah ya. Saya kena tahu sekarang juga. Kat mana kau nak? Saya kat Kelantan. Nak balik pun tak ada duit. Kerana abang muda ni kita tak berat. Kita tak besarkan dia dengan betul. Kita tak bagi dia wang. Kita tak bagi dia pendidikan. Kita tak bagi dia keperluan-keperluan dia. Dia nak mengurus diri dia pun susah. Kita tak beritahu hal dia. Tuan-tuan tahu tak siapa Abang Long tu? Cuba tuan-tuan jawab pada saya, siapa Abang Long? Abang Long tu adalah harta kita tuan-tuan. Abang Ngah itu adalah anak-anak kita, keluarga kita, isteri kita, adik-beradik kita. Tapi abang muda yang kita tak bagi ke rakyat, itulah amalan kita. Barulah kita tersedar. Bila masuk dalam kubur, Allahu Akbar, sian abang muda, tak ada pun ayah bagi kau apa-apa nak. Sekarang ayah susah, engkau untuk dibantu ayah. Kau pun terhege-hege nak bantu. Macam mana engkau kenderaan pun tak ada, duit pun tak ada. Ayah juga yang tak bantu kau, ayah juga yang salah. Maka penyesalan waktu itu sudah tak berguna tuan-tuan. Penggunaan harta yang kita kumpulkan yang telah disebut, saya nyatakan dalam kuliah yang lalu. Ya tuan-tuan. Apa saya pernah sebut dulu tuan-tuan? Yang kita kumpulkan akan jadi rebutan. Betul tuan-tuan? Kan? Yang kita kumpulkan, yang kita tinggalkan akan jadi rebutan. Dan yang kita infakkan, itulah yang akan jadi pembebasan kepada kita tuan-tuan. Itulah jadi tabungan untuk kita. Kan? Inilah hidup ya, tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Yang kita gunakan akan jadi buangan. Yang kita makan akan jadi buangan. Yang kita kumpulkan akan jadi rebutan tuan-tuan. Warisan, rebutan. Yang kita infakkan, itulah yang akan jadi tabungan. Itulah akan memberi pelepasan kepada kita di sisi Allah nanti. Baik Jadi amalan yang kita lakukan kena pertingkatkan, terutamanya bila umur dah 40. Jangan kamu biar berasa seronok kecuali dengan pertambahan ilmu ataupun amal saleh, kerana kedudunya teman yang akan menemani kamu dalam kubur nanti. Ketika ahli keluarga, harta dan anak serta kawan-kawan meninggalkan kamu. Yatba'ul maita salasun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Bila kita mati akan ikut kita 3. Yang pertama harta, kereta ikut, isteri, mungkin anak-anak. Ya tuan-tuan mati dan dikasihi. Kalau yang meninggal dunia itu adalah isteri, maka suami ikut. Naik kereta yang isteri beli sesama, rumah yang kita bina sesama. Tuan-tuan ni berkasihan, harta yang ada dan keluarga yang ada. Tapi yang tinggal bersama kita selepas kita dikebumikan hanya amal salih kita saja tuan-tuan. Amal salih kita. Baca surah Al-Mulk tak? Kalau baca surah Al-Mulk, dia menjadi pemberi syafaat waktu ditanya oleh para malaikat nanti. Baca surah Sajadah tak? Ada baca surah Al-Kahfi tak pada hari Jumaat? Maka barulah rasa kesilapan, kenapa lah tak buat. Nak balik dah tak boleh tuan-tuan. Ya hasrata ala ma farratu fi jamillah wa in kuntu la minas sakhirin. Orang kafir berkata, ruginya aku, kenapa lah tak buat dulu kat dunia. Kemudian bila cahaya matahari mula menguning, berusahalah untuk pergi ke masjid sebelum ia tenggelam. Sibukkan dirimu dengan tasbih dan istighfar, kerana kelebihan waktu itu sama seperti kelebihan sebelum terbit matahari, yang mana Allah Taala telah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah saya memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Sebelum matahari tenggelam, bacalah surah Asy-Syams, Al-Lail, Al-Falaq dan An-Nas. Pastikanlah matahari tenggelam dalam keadaan kamu sedang istighfar. Apabila mendengar azan maghrib, jawablah dan ucaplah selepas itu, Allahumma inni as'aluka inda ikbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatik wa aswati du'atik an tu'tiya Muhammadan al-wasilah. Ya Allah, ketika malam ini menjelma, siangmu telah pergi, waktu salatmu telah tiba dan suara-suara yang berdoa kepadamu bergema. Sungguhnya aku mohon kepadamu supaya engkau kurniakan wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa
yang penting untuk kita amalkan. Dan Allah telah menyatakan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Menunjukkan waktu ni waktu aula, waktu afdal untuk kita berdoa sebenarnya. La ilaha illallah, Rasulullah, banyaknya waktu mustajab doa tuan-tuan. Kita tak perhatikan, kita tak perasan. Ini dinyatakan oleh orang yang faqih seperti Al-Imam Ghazali, kita nampak di sini. Kemudian kerjakan salat fardu bersama selepas menjawab lawangan azan, muazzin dan iqamah. Kerjakan lagi salat sunat 2 rakaat selepas azan, dan sebelum kamu bercakap-cakap ialah salat sunat rawatib masjid maghrib. Jika kamu kerjakan salat sunat 4 rakaat sebelum sambil memanjangkannya selepas kedua-dua rakaat tadi, itu jugalah sunat. Maknanya ada sembahyang sunat sebelum maghrib dan sembahyang sunat selepas maghrib. Lepas maghrib itu merupakan satu sunat muakkad. Jika kamu peluang berikan iktikaf hingga waktu isyak, menghidupkan di antara maghrib dan isyak dengan salat, maka lakukan. Sungguhnya terlalu banyak hadis yang warid berkenaan dengan kelebihan tersebut, dan salat itu dipanggil sebagai nasyiatul laili kerana waktu itu permulaan malam. Itulah salat awabin. Ini merupakan salat di antara maghrib dan isyak. Kalau tidak ada kuliah, kita duduk kat masjid niat iktikaf. Macam mana niat iktikaf tuan-tuan? Pada soalan ni, doa ketika matahari Lazim Syarab bertanya doa ketika matahari tenggelam. Doa yang dimaksudkan apa-apa doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan sebaik saja mendengar azan maghrib, kita ucapkan doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salatil qa'imati Muhammadanil wasilata wal fadila wa syarafa wa darajatal 'aliyata rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini doa yang kita baca lepas azan itulah. Ataupun doa yang digalakkan di sini sama saja sebenarnya. Jadi tuan-tuan, selepas maghrib kalau tidak ada kuliah, kita sembahyang sunat awabin. Sembahyang sunat awabin itu termasuk dalam konteks ayat Quran, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Dan sungguhnya sembahyang pada waktu malam itu waktu yang sangat baik, dan dia sangat kukuh permintaan kamu kepada Allah, dimustajabkan doa kamu. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji', rusuk-rusuk mereka berenggang di tempat tidur. Lalu baginda menjawab, hiya as-salah bainal isya'aini fa innaha tazhabu bimulaghatin nahar wa tuhazzibu akhirahu. Jadi Nabi ditanya tentang ayat ke-16 surah Sajadah, tatajafa junubuhum anil madaji', mereka menjauhkan tempat tidur, diri mereka daripada tempat tidur. Lambung tu makna badan mereka dari tempat tidur. Jawapan Nabi ini antaranya maksud Allah adalah sembahyang sunat di antara dua isyak. Antara dua isyak itu maksudnya maghrib dan isyak lah. Orang Arab ni kadang-kadang digunakan dua perkara dengan satu perkataan saja. Macam contohnya suami isteri dipanggil zaujaini. Kalau kita terjemahkan macam seolah-olah macam zauj dengan zaujah, tapi dipanggil zaujaini. Maghrib isyak dipanggil isya'aini. Isyak ni maknanya tenggelam tuan-tuan. Jadi matahari tenggelam, maka waktu ini dipanggil isyak ini, padahal ia maghrib dan isyak, tapi dimaksudkan begitu. Kata Nabi SAW, waktu tersebut merupakan waktu penghilang dosa-dosa yang kita buat pada waktu siang dan memperbaiki akhirnya. Maklumlah siang kita macam-macam perkara lara yang kita buat tuan-tuan. Duduk dengan anak-anak pun tengok movie, kita pun tengok juga. Yalah, dengan keluarga tuan-tuan, sukar juga untuk menepis kadang-kadang perkara sedemikian. Duduk dengan kawan-kawan, bersembang, tersembang hal orang. Kita pun bukan suka sangat, tapi dengan kawan ni kadang susah juga nak mengelak. Maka mohonlah kepada Allah dengan sembahyang di antara maghrib isyak. Kalau hari ni kita duduk dekat rumah, tak boleh nak pergi ke masjid kerana halangan-halangan tertentu, maka janganlah abaikan sembahyang sunat di antara maghrib dan isyak ni tuan-tuan. Apabila tiba waktu isyak, al-malaghat yang dimaksudkan di sini adalah jamak perkataan mulgha. Jadi mulgha jamaknya al-mulghat, mulaghat, yang bermaksud perkataan yang sia-sia, perkara yang sia-sia. Apabila tiba waktu isyak, kerjakanlah salat 4 rakaat sebelum salat fardu sebagai menghidupkan masa di antara azan dan iqamah. Kelebihannya sangat banyak seperti disebutkan dalam hadis ad-du'a bainal azan wal iqamah la yurad. Dalam hadis riwayat Nasa'i, doa di antara azan dan juga iqamah itu tidak ditolak. Jadi ambillah peluang selepas maghrib ni tadi, azan saja isyak, sembahyang sunat 4 rakaat lagi, dan doalah kepada Allah di antara azan dan iqamah kerana ia waktu mustajab doa. Kalau kita berada di rumah, tak boleh nak pergi masjid pada ini tuan-tuan, tolonglah hidupkan amalan salat berjemaah ni kat rumah. Latihlah anak-anak lelaki kita sesekali untuk jadi imam. Suruh mereka baca surah-surah. Kalau tak boleh nak baca surah, tak menghafal, bukalah Quran besar yang saya pernah tunjuk kepada tuan-tuan kaifiatnya kan.
Ada yang bertanya, minta cadangan supaya saya lakonkan semula bagaimana menggunakan Quran besar itu ketika sembahyang fardu dan sunat. Nanti saya tunjukkan tuan-tuan. Tuan-tuan tunggu nanti kita buat praktikal sama-sama. Jadi kemudian kerjakanlah salat fardu dan salat sunat rawatib sebanyak 2 rakaat. Dalam 2 rakaat ini bacalah surah As-Sajdah dan surah Mulk, atau surah Yasin dan surah Dukhan. Perkara ini telah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Selepas kerjakanlah salat sunat 4 rakaat, kerana terdapat hadis yang menjadi dalil kepada ganjaran yang sangat besar. Setelah itu kerjakan salat witir sebanyak 3 rakaat dengan 2 salam ataupun 1 salam. Dalam salat ini Rasulullah SAW baca surah Al-A'la, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Bacalah apa-apa surah, tapi dalam riwayat dikemukakan oleh Imam Ghazali kat sini, Nabi baca surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah salat sunat witir, tuan-tuan ya. Jika kamu berazam untuk qiyamul lail, lewatkanlah sembahyang witir sehingga waktu terakhirmu pada waktu malam adalah ganjil. Kemudian isilah masa dengan muzakarat ilmu atau menelaah kitab. Jangan menghabiskannya dengan perkara lara dan bermain-main, kerana amalan tadi akan menjadi penyudah kepada segala amalmu sebelum tidur, kerana amalan ini nilai mengikut pengakhirannya. Innamal a'malu bil khawatim. Dikira amalan kita pada penutupnya. Maka jadikanlah tutupan malam kita setiap malam dengan salat sunat witir 2 rakaat, 3 rakaat dengan 2 salam. Jadi kalau kita tak mampu nak buat, lebih buatlah 1 rakaat saja. Selepas sembahyang sunat isyak, sembahyang sunat witir 1 rakaat. Paling baik dapat buat 3. Jadi setengah ulama mengatakan kalau kita dah lakukan witir di awal malam, tak perlulah kita witir di hujung malam. Tapi kalau kita belum witir di awal malam, maka hendaklah kita tutup setiap malam sebelum masuknya subuh dengan witir 2 rakaat dengan 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, jadi 3 rakaat semuanya dengan 2 salam maksudnya. Maka tuan-tuan, itulah dia amal saleh yang golongan salafus saleh melakukannya dengan bersungguh. Mereka prihatin untuk melakukannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaat padanya. Dan bagi tuan-tuan yang belum memiliki kitab Bidayatul Hidayah, bagi saya memiliki, kita akan baca kitab ini untuk menyelami, memahami, mentadabbur, menghayati bagaimana perjalanan untuk jadi orang-orang saleh. Sekian tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ni dan menjadikan pertemuan kita ni sebagai amal saleh, sebahagian daripada waktu yang dikira sebagai melakukan perkara-perkara kebaikan. Sesamalah kita menangguh kuliah kita dengan baca suratul Azm Tasul Kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Maaf tuan-tuan, nampaknya cerita yang saya janjikan tak sempat nak bawa malam ni. Mudah-mudahan kita boleh sambung malam esok, insya-Allah. Esok hari Ahad malam Isnin ni. Esok hari Ahad malam Isnin, saya ingat tuan-tuan, esok saya ada forum bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad dari Tawau dan juga Ustaz Sofan. Esok kita akan mulakan kuliah kita malam hari Ahad malam Isnin pada pukul 8.30 malam. Tolong maklumkan tuan-tuan, 8.30 malam esok kita akan bersiaran secara live Facebook, sharing-sharing dengan orang Tawau. Terima kasih tuan-tuan ya. Terima kasih Fahim Misbah, Fazil Ismail, Hijrah Ram, terima kasih semua. Jangan lupa untuk menggunakan produk Habatus Sauda yang jenama Birkah ini. Dan marilah kita sama jadi ejen, jadi stokis. Ajaklah orang keliling kita juga untuk sihat gaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh tuan-tuan dapatkan dengan menghubungi nombor telefon di bawah, sama ada daripada Zahran Telefon ataupun Ustaz Wahid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.